Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita sambung pengajian dan bacaan kitab Bustanul Arifin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sambung tajuk Babul Ikhlasi wa Ihdarin Niyati fi Jami'il A'mali Zahirati wal Khafiyah. Kalau yang pakai kitab macam saya ni, kitab ni, kalau ada yang siapa yang memiliki kitab macam saya, muka surat 65. Kalau mereka yang pakai kitab dalam PDF, link PDF, muka surat 33. Muka surat 33. Baik, kita teruskan bacaan kitab kita. Babul Ikhlasi, bab mengenai ikhlas, wa ihdarin niyah, dan menghadirkan niat, fi jami'il a'mali zahirah wal khafiyah, pada semua amal-amal yang zahir dan amal-amal yang tersembunyi. Bab mengenai ikhlas dan menghadirkan niat pada semua amal yang zahir, amal yang nyata dan amal yang tersembunyi. Imam Nawawi rahimahullah, beliau mulakan dengan bab pertama, bab mengenai ikhlas, kerana ini ialah merupakan perkara yang sangat penting di dalam setiap perkara. Qala Allah Ta'ala: "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Allah Ta'ala berfirman, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, memang menjadi kebiasaan beliau bila beliau cerita satu perkara, satu bab, secara umumnya beliau akan mulakan dahulu dengan firman Allah Ta'ala, dalil daripada firman Allah, kemudian dalil daripada hadis Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan, illa liya'budullah, melainkan supaya mereka beribadat kepada Allah Ta'ala, supaya mereka menyembah Allah Ta'ala, mukhlishina lahuddin, hal keadaan mereka mengikhlaskan kepada Allah Ta'ala agama. Mana mereka mengikhlaskan agama kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengikhlaskan agama mereka daripada syirik. Hunafa'a, dalam keadaan mereka jauh daripada sebarang penyimpangan. Wa yuqimus salah, dan mereka juga diperintahkan untuk mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, perkara itu ialah merupakan agama yang tepat, agama yang lurus. Yang dimaksudkan dalam ayat ini, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan, iaitu ahlul kitab. Ahlul kitab tidaklah diperintahkan dengan perkara tersebut, sembah Allah Ta'ala dengan ikhlas dan menunaikan salat, tunaikan zakat. Kemudian di akhir ayat itu Allah berfirman, perkara itu ialah merupakan agama yang lurus. Imam Nawawi rahimahullah jelaskan apa yang dimaksudkan dengan dinul qayyimah. Apa yang dimaksudkan dengan dinul qayyimah? Maknanya ialah al-millatul mustaqimah. Makna dia ialah agama yang lurus, atau agama yang istiqamah, agama yang tepat, agama yang lurus. Waqila, ada pendapat yang mengatakan maknanya ialah al-ummatul mustaqimah, umat yang istiqamah.
Waqila, ada pendapat juga yang mengatakan al-qa'imatu bil haqqi. Al-qa'imatu bil haqqi maksudnya umat yang menegakkan perkara hak, atau umat yang al-qa'imatu bil haqq, yang mana mendirikan perkara hak. Wallahu a'lam. Jadi itu ialah tafsiran berkenaan dengan makna dinul qayyimah itu, sama ada makna dia al-millatul mustaqimah atau al-ummatul mustaqimah ataupun al-qa'imatu bil haqq. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar daripada rumahnya dalam keadaan dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia didatangi kematian, maka sesungguhnya telah tetaplah ganjaran orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah sebutkan siapa yang keluar daripada rumahnya berjihad untuk berhijrah. Apakah niatnya? Niatnya hanya semata-mata untuk mendapat keridhaan Allah Taala dan mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat dia ikhlas semata-mata kerana Allah, maka kalaulah dia mati, maka Allah Taala telah tetapkan bahawa dia akan mendapat pahala di sisi Allah Taala. Wa qala ta'ala, Allah Taala berfirman lagi, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Rabbukum, Tuhan kamu, a'lamu bima fi nufusikum, tahu tentang apa yang ada di dalam hati-hati kamu, apa yang ada di dalam jiwa-jiwa kamu. Wa qala ta'ala, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Ta'ala berfirman lagi, sekali-kali tidak sampai kepada Allah Ta'ala daging-daging binatang korban itu dan juga darahnya, tak sampai. Walakin, tetapi yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang sampai kepada Allah Ta'ala ialah taqwa daripada kamu. Daging-daging binatang korban dan darahnya tak sampai kepada Allah, tetapi yang sebenarnya sampai kepada Allah Ta'ala ialah taqwa daripada kamu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ialah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau ialah seorang yang Allah kurniakan dengan kefahaman Al-Quran yang mendalam berkat daripada doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beliau. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa untuk beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepada dia, jadikanlah dia faqih dalam agama, ataupun berikanlah dia kefahaman yang dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepadanya ta'wil. Ta'wil di sini makna tafsir Al-Quran. Jadi selepas baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, walaupun ketika baginda wafat beliau baru berumur 13 tahun, Allah telah berikan kepada beliau kefahaman Al-Quran yang mendalam di dalam tafsir Al-Quran. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mentafsirkan apakah makna takwa tu, hanya takwa yang sampai kepada Allah Ta'ala dalam ayat tadi itu, yanalu taqwa minkum tu. Maknahu, beliau berkata maknanya ialah walakin yanaluhun niyatu minkum, tetapi yang sampai kepada Allah Ta'ala ialah niat-niat kamu. Makna takwa di situ ialah makna dia niat-niat kamu yang sampai kepada Allah Ta'ala. Wa qala Ibrahim, telah berkata oleh Ibrahim. Ibrahim di sini ialah Al-Imam Ibrahim bin Yazid An-Nakha'i rahimahullahu ta'ala. Ini imam besar dulu di Iraq, di Kufah, yang mana merupakan anak murid kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu.
Jadi Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah berkata, at-taqwa, yang dimaksudkan dengan taqwa, ma yuradu bihi wajhu, ialah amalan yang dikehendaki dengan amalan itu keredaan Allah Ta'ala. Maksud amalan yang dilakukan untuk dapatkan redha Allah Ta'ala, maka itulah dinamakan sebagai taqwa. Wa qala al-imamu Abu al-Hasan al-Wahidi rahimahullahu, qala az-Zajjaj al-ma'na lan yataqabbal Allahu ad-dima'a wal-luhum idza kanat min ghairi taqwa Allah Ta'ala, wa innama yataqabbalu Allahu minkum ma tattaquna bihi. Imam Abu al-Hasan al-Wahidi rahimahullah berkata, beliau berkata, qala az-Zajjaj, telah berkata Zajjaj, al-ma'na, makna daripada ayat tadi itu ialah sekali-kali Allah Ta'ala tidak menerima darah dan daging binatang korban itu sekiranya tidak ada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya sahaja Allah Ta'ala menerima amat daripada kamu amalan yang kamu bertakwa dengan amalan itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya ialah amalan yang kamu lakukan dengan takwa, dengan ikhlas kepada Allah, maka Allah Ta'ala terima. Ayat tadi itu yang kita baca tadi itu, iaitu yang daging dan juga darah binatang korban tak sampai kepada Allah Ta'ala. Ayat itu sebenarnya ialah berkenaan dengan orang yang mana selesai buat haji. Jadi selepas mereka dah buat haji, mereka sembelih binatang korban. Jadi waktu tu haji mereka pun dah selesai. Jadi Allah Ta'ala kata segala amalan kamu tu, yang mana kamu lakukan korban dan juga bahkan amalan lain, kalau kamu lakukan yang daging binatang korban yang kamu sembelih itu, ataupun dan juga darah dia, itu Allah Ta'ala tak pandang. Yang Allah Ta'ala pandang ialah ketakwaan kamu, iaitu niat kamu yang ikhlas mata-mata kerana Allah Ta'ala. Wa hadha dalilun ala anna syai'an minal ibadati la yasihu illa bin niyah. Jadi ini ialah merupakan dalil kepada bahawasanya apa-apa ibadat tidak sah melainkan dengan niat. Jadi bila ibadat nak dilakukan mesti kena dengan niat. Wa huwa an yanwiya bihi taqarruba ila Allah Ta'ala wa ada'a ma umira bih. Dan apakah niat itu? Niat itu apa dia? Iaitu dia berniat dalam melakukan amal, dia berniat untuk menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala dan menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Jadi inilah maknanya niat yang ikhlas tu. Mana satu orang di dalam melakukan ibadat kena ada niat. Dan apakah niatnya dalam melakukan ibadat? Ialah dia berniat untuk menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala dan untuk menunaikan perintah Allah Ta'ala kepada dirinya. Sebenarnya ini adalah perkara yang sangat-sangat penting untuk kita semak diri kita. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mulakan kitab beliau ini dengan bab niat ini, dalam bab ikhlas, bab niat. Bahkan bukan kitab ini saja beliau mulakan dengan bab niat ikhlas. 3 kitab beliau yang lain beliau mulakan dengan cerita bab niat ni. Pertama kitab Riyadhus Salihin, kemudian kitab Al-Adhkar, kemudian kitab Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah yang biasa orang panggil hadis 40 Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kita daripada ketaatan dan ibadat. Niat lebih utama daripada taat dan ibadat. Idhiya aslul laha, kerana niat ialah merupakan tonggak. Wa niyatu li khafaiha muta'allaquha al-qalbu. Niat kerana tersembunyinya dia, tempat pergantungannya atau tempat hubungannya ialah hati. Maksudnya Imam Nawawi rahimahullah kata niat ni ialah dia tak nampak dan tempatnya ialah berada di hati. Niat tak nampak dan tempatnya ialah berada di hati. Wa jaa fil hadits sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam niyatul mu'mini khairun min amalihi.
telah datang dalam hadis sahih, ada datang dalam hadis sahih daripada amal lagi baik daripada amal dia. Sedangkan niat tu benda tak nampak. Amal satu orang solat ataupun dilakukan amalan lain tu nampak, baca Quran tu nampak. Kerana seorang bila lakukan amalan yang zahir kadang-kadang tak dapat dilakukan dengan sempurna. Tetapi niat ialah bila satu orang tu berniat, niat tu sempurna. Satu orang dia berniat untuk solat, bermakna dia berniat untuk solat dengan sempurna. Tetapi kadang-kadang belum tentu lagi bila dia bersolat, dia dapat solat dengan sempurna. Jadi niat orang beriman adalah lebih baik daripada amalnya. Di sini sabit bahawa niat dalam merupakan tonggak bagi segala amalan dan juga ketaatan dan ibadah. Wa bihi qala أخبرنا شيخنا الإمام الحافظ أبو البقاء خالد بن يوسف بن سعد بن الحسن بن المفرج بن بكار المقدسي النابلسي الدمشقي الشافعي رضي الله عنه. Ini Imam Nawawi rahimahullah, beliau datangkan hadis yang pertama ini dalam kitab beliau ini, dan beliau datangkan dengan sanad beliau daripada guru beliau. Ni Al-Hafidh Abu Baqa Khalid bin Yusuf ni ialah guru beliau. Khalid bin Yusuf bin Sa'ad bin Hasan bin Mufarrid bin Bakkar Al-Maqdisi. Al-Maqdisi makna berasal daripada Baitul Maqdis, Syam. An-Nablusi ialah berasal daripada Lubnan. Ad-Dimashqi ialah berasal juga daripada Syria, Dimashq. Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu qala, Syekh beliau ini berkata, guru pada Imam Nawawi rahimahullah berkata, qala akhbarana Abu Yumni Al-Kindi, telah mengkhabarkan. Jadi Imam Nawawi rahimahullah kata bahawa telah mengkhabarkan hadis yang akan datang ni kat depan ni oleh guru kami Al-Hafidh Abu Baqa, dan guru kami berkata telah mengkhabarkan kepada kami Abu Yumni Al-Kindi. Abu Yumni Al-Kindi beliau berkata, qala akhbarana Muhammad bin Abdul Baqi Al-Ansari, telah mengkhabarkan kepada kami hadis ini oleh Muhammad bin Abdul Baqi Al-Ansari. Qala akhbarana Abu Muhammadin Al-Hasan Nubnu Ali Al-Jauhari, telah berkata Muhammad bin Abdul Baqi Al-Ansari telah mengkhabarkan kepada kami hadis ini oleh Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Jauhari. Qala akhbarana Abu Al-Husaini Muhammad bin Al-Mudhaffari Al-Hafidh, beliau berkata bahawa telah mengkhabarkan kepada kami hadis ini Abu Al-Husain Muhammad bin Al-Mudhaffar Al-Hafidh. Qala, beliau telah berkata, akhbarana Abu Bakrin Muhammad bin Muhammad bin Sulaiman Al-Wasiti, telah mengkhabarkan kepada kami hadis ini oleh Abu Bakar Muhammad bin Sulaiman Al-Wasiti. Qala haddatsana Abu Nuaimin Ubaid bin Hisham Al-Halabi, beliau berkata telah membacakan hadis ini kepada kami oleh Abu Nuaim Ubaid bin Hisham Al-Halabi. Qala haddatsana Ibnul Mubarak, Abu Nuaim ni telah berkata, Abu Nuaim Ubaid bin Hisham Al-Halabi berkata telah membacakan kepada kami hadis ini oleh Ibnul Mubarak. Ni Ibnul Mubarak ni imam besar dalam bidang hadis. Beliau lahir pada tahun 118 Hijrah dan beliau meninggal dunia pada tahun 181 Hijrah. Beliau ini banyak karang kitab. Imam Ibnu Abdullah bin Mubarak, Ibnul Mubarak di sini maksudnya Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi rahimahullahu ta'ala. Beliau ialah merupakan ustaz kepada ustaz Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi saya terang mengenai beliau ini ialah kerana beliau ialah imam besar dalam bidang hadis dan guru kepada ulama-ulama hadis yang besar, Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala. Masya Allah. Baik, jadi mana hadis ini Imam Nawawi rahimahullah datangkan dengan jalur yang lalu ataupun sampai kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Sedangkan ada jalur lain lagi, tapi jalur ini melalui Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. An Yahya bin Sa'id, daripada Yahya bin Sa'id, mana Abdullah bin Mubarak riwayatkan hadis ini yang akan datang ni daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Yahya bin Sa'id ni Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Beliau pula Yahya bin Sa'id Al-Ansari riwayatkan daripada An Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, daripada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi.
An Alqamah bin Waqqas Al-Laiti. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi riwayatkan hadis ni daripada Alqamah bin Waqqas Al-Laiti. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Alqamah bin Waqqas Al-Laiti pula riwayatkan hadis ini daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, mana beliau cerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi ini hadis dia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hanya sahaja amalan-amalan itu bergantung kepada niat-niatnya. Wa innama, dan hanya sahaja, likulli imri'in ma nawa, seseorang itu, setiap orang itu mendapat apa yang ia niatkan. Barang siapa yang ia berhijrah untuk Allah Ta'ala, untuk mendapatkan Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka hijrahnya itu dikira untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah untuk mendapatkan dunia atau untuk berkahwin dengan seseorang wanita, maka hijrahnya itu ialah mengikut apa yang ia niatkan. Hadha hadithun muttafaqun ala sihhatih. Imam Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini ialah hadis yang disepakati kesahihannya. Hadis ini ialah hadis yang disepakati kesahihannya. Mujma'un ala 'idhami mawqi'ihi, yang juga disepakati, mujma'un ala 'idhami mawqi'ihi wa jalalati, yang juga disepakati besar pentingnya kedudukan dan tingginya kedudukan hadis ini. Wa huwa ahadu qawaidil iman. Hadis ini merupakan salah satu daripada asas iman. Wa awwalu da'aimihi, dan juga tiang iman yang pertama. Wa asyaddul arkan, dan merupakan rukun iman yang paling utama, yang paling berat. Mana hadis ini merupakan tonggak yang paling besar dalam agama, iaitu apa? Hadis yang berkenaan dengan niat. Wahwa, jadi yang seterusnya ini Imam Nawawi rahimahullah terangkan sedikit kita kata faedah dari segi hadis. Ini faedah yang Imam Nawawi rahimahullah datangkan ini. Yang seterusnya ini ialah faedah dari segi hadis. Baik. Imam Nawawi kata wahwa hadithun fardun gharibun bi'tibar masyhurun bi'tibarin akhara wa madaru ala Yahya bin Sa'id al-Ansari. Imam Nawawi rahimahullah berkata bahawa hadis ini ialah hadis fard gharib. Hadis fard gharib ialah hadis yang mana diriwayatkan oleh satu orang perawi. Hadis ini ialah merupakan hadis fard gharib dari satu sudut, masyhur dari sudut yang lain. Ini ialah perbincangan dalam ilmu hadis. Hadis ini pada satu sudut Imam Nawawi kata ialah hadis gharib. Fard gharib makna hadis gharib. Satu sudut yang lain ialah hadis masyhur. Kalau orang yang belajar dalam ilmu hadis, dalam ilmu hadis ada sudut hadis itu dilihat pada bilangan perawinya. Mana-mana hadis yang mana bila dilihat pada bilangan perawinya, kalau hadis itu diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja pada setiap jalur, pada mana-mana jalur, mana jalur tu tarik sanad tu, maka hadis itu dipanggil hadis gharib ataupun juga dipanggil dengan hadis fard. Kalau hadis itu perawinya ada dua orang pada mana-mana jalur, maka dipanggil aziz. Kalau hadis itu ada 3 orang ke atas,
pada jalurnya, sanadnya, pada jalur sanadnya, maka hadis itu dipanggil masyhur. Jadi kalau senang dia, kalau kita satu orang gharib, kalau dua orang aziz, kalau tiga orang masyhur, ke atas masyhur. Jadi Imam Nawawi rahimahullah kata pada satu sudut hadis ni ialah, dari kalau kita lihat bilangan perawinya, satu sudut ialah dia ini ialah gharib. Satu sudut yang lain, kalau kita tengok sudut yang lain, dia ialah masyhur. Bagaimana Imam Nawawi rahimahullah akan terangkan kat depan. Wa madaruhu ala Yahya bin Sa'id al-Ansari. Tonggak pada hadis ni, kita kata paksi pada hadis ni, madar ni maksudnya paksi pada hadis ni, ialah perawi yang bernama Yahya bin Sa'id al-Ansari. Paksi pada hadis ni semuanya pergantungan, ataupun kita kata tonggak pada hadis ni ialah yang kita nilai pada perawi yang bernama Yahya bin Sa'id al-Ansari. Kalau kita tengok dalam sanad tu kan, sanad yang di atas tu, pertama Ibnul Mubarak. Kalau kita tengok sikit yang Ibnul Mubarak tu, kemudian Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala, Abdullah bin Mubarak rahimahullah, Yahya bin Sa'id al-Ansari. Jadi dalam hadis ini yang menjadi madar ataupun paksi pada hadis ini ialah Yahya bin Sa'id al-Ansari. Pada beliau lah berlegarnya hadis ni. Putaran hadis ni bergantung pada beliau. Sebab kerana perawi yang selepas-lepas tu, selepas Yahya bin Sa'id, Muhammad bin Ibrahim Taimiyah, Alqamah bin Waqqas, ini semua perawi yang mana thiqah. Jadi yang ulama lihat ialah Yahya bin Sa'id al-Ansari ni. Okey, qala tidak sahih hadis ini daripada Nabi SAW, melainkan daripada jalur Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maknanya hadis ini tidak sahih diriwayatkan, melainkan hanya daripada satu jalur saja. Siapa dia? Jalur yang paling utama, yang paling utama sekali, atas sekali, iaitu dia diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wala an Umar illa min jihati Alqamah. Dan tidak ada yang meriwayatkan daripada Sayyidina Umar melainkan hanya Alqamah. Maknanya lepas Sayyidina Umar riwayatkan seorang dia. Dia seorang yang riwayatkan hadis ni. Kemudian yang riwayatkan dari Sayyidina Umar seorang lain yang riwayatkan hadis ni, iaitu Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Wala an Muhammad illa min jihati Yahya bin Sa'id al-Ansari. Dan tidak ada yang meriwayatkan daripada Muhammad melainkan Yahya bin Sa'id al-Ansari. Wa an Yahya intashar. Tapi daripada orang yang meriwayatkan daripada Yahya ini, selepas tu tersebar. Maknanya hadis ni lepas tu jadi masyhur. Jadi kalau kita tengok daripada bawah, kalau kita tengok bawah hadis ni, kita ambil bawah sikit. Kalau kita ambil bawah sikit, maksudnya Yahya bin Sa'id Ansari, okey, beliau riwayatkan hadis ni beliau riwayatkan hadis ni seorang. Beliau riwayatkan daripada siapa? Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi seorang riwayatkan daripada Alqamah bin Waqqas Al-Laythi. Alqamah bin Waqqas Al-Laythi seorang riwayatkan daripada siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu semua seorang tu. Tapi daripada Yahya bin Sa'id Ansari ni, hadis ni diriwayatkan oleh ramai perawi. Farawahu anhu aktsaru min mi'atai insanin aktsaruhum a'immah. Maka hadis ni telah diriwayatkan oleh lebih 200 orang yang kebanyakan mereka ialah imam-imam besar. Maksudnya daripada Yahya bin Sa'id al-Ansari riwayatkan daripada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi riwayatkan daripada Alqamah bin Waqqas Al-Laythi. Alqamah bin Waqqas Al-Laythi riwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini semua seorang. Tapi bila selepas daripada Yahya bin Sa'id Ansari ini, perawi yang riwayatkannya begitu ramai sampai 200 orang. Maka itu yang tadi Imam Nawawi rahimahullah kata, hadis ni pada satu sudut ialah gharib, ialah kerana atas ni tu gharib. Semua perawi dia seorang. Tapi masyhur maknanya selepas Yahya bin Sa'id Ansari. Itu kita kata hadis ni pada satu sudut, maknanya Yahya ke atas ialah gharib, tapi Yahya ke bawah, Yahya bin Sa'id Ansari ke bawah ialah masyhur. Lebih 200 orang imam, ulama-ulama hadis yang riwayatkan hadis ini. Baik, kita baca sedikit lagi sebelum kita berhenti kitab ini. Okey, wa rawahu anhu al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu
ta'ala fi sahih fi sab'ati mawadhi'. Dan hadis ini telah diriwayatkan juga oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya di 7 tempat. Hadis pasal innamal a'malu binniyat ini Imam Bukhari rahimahullah datangkan 7 tempat dalam kitab beliau. Dalam kitab Al-Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Nawawi bawa hadis pasal niat ni di 7 tempat. Dalam kitab Bukhari ni ada 7,000 lebih hadis. Dalam kitab Bukhari ada 7,563 hadis. Dan banyak hadis yang berulang dalam kitab Bukhari. Imam Bukhari rahimahullah, beliau ulang-ulangkan satu hadis kerana di beberapa tempat kadang-kadang satu hadis sampai diulang lebih 20 kali. Kadang 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai setengah hadis tu Imam Bukhari ulang lebih 20 kali. Kerana di setiap tempat Imam Bukhari nak sabitkan ataupun nak berdalilkan satu perkara yang lain-lain. Satu tempat nak sabitkan perkara ni, tempat lain nak sabitkan perkara ni, tempat lain nak sabitkan perkara ini. Tapi hadis yang innamal a'malu binniyat yang kita sedang baca ini, Imam Bukhari rahimahullah telah bawa dalam 7 tempat di dalam kitab beliau Sahih Bukhari. Kitab yang paling sahih lepas Al-Quran ialah Sahih Bukhari. Ni satu perkara kita dapat tahu. Kadang kita biasa sebut nama Imam Bukhari, Imam Bukhari, Imam Bukhari. Orang biasa nama panggil nama Imam Bukhari. Jadi kadang kita juga kena tahu apakah nama Imam Bukhari. Imam Bukhari ialah dia di kunyahnya Abu Abdullah, tapi namanya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Macam kita juga sebut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Tapi apa nama Imam Syafi'i? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Namanya Muhammad bin Idris. Kan? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita biasa sebut ni pengarang kitab ni Imam Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Apa namanya? Imam Nawawi rahimahullah namanya Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang tu semua nisbah tempat tu. Al-Bukhari nisbah tempat Bukhara, An-Nawawi nisbah tempat Nawa, Asy-Syafi'i itu nisbah keturunan. Sebab kerana ada moyang Imam Syafi'i nama Syafi' bin Sa'id rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu. Okey, baik, itu sahabat Syafi' bin Sa'id tu radhiyallahu anhu, dulu tu sahabat. Okey, baik. Jadi farawahu fi awwal kitabih. Jadi Imam Nawawi Imam Bukhari rahimahullah farawahu fi awwal kitabih, thumma fil iman, thumma fil nikah, thumma fil itq, thumma fil hijrah, thumma fi tarkil hiyal, thumma fin nuzur. Ini Imam Nawawi bagi tahu di manakah Imam Bukhari riwayatkan 7 tempat dalam kitab beliau hadis ni. Pertama, beliau riwayatkan hadis ni pada permulaan kitab beliau. Sebab tu hadis yang mula-mula sekali, hadis pertama dalam Bukhari, hadis pasal ni, innamal a'malu binniyat. Lepas tu Imam Bukhari riwayatkan dalam Kitabul Iman. Lepas tu dalam Kitabul Nikah, lepas tu dalam Kitabul Itq, kemudian lepas tu dalam Kitabul Hijrah, yang nombor 6 dalam kitab Tarkil Hiyal, kemudian yang akhir sekali Kitabun Nuzur. Baik. Thumma inna hadzal hadits ruwiya fi sahih bi alfadhin. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah terangkan juga, kemudian hadis ini diriwayatkan dalam kitab sahih. Maksudnya dalam kitab sahih ni, sahih di sini maksudnya Sahih Bukhari. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dengan beberapa lafaz. Apa dia lafaz-lafaz dia? Pertama, innamal a'malu binniyat. Lafaz yang kedua, innamal a'malu binniyah. Lafaz yang ketiga, al-a'malu binniyah. Lafaz yang keempat, al-amalu binniyah. Walaupun makna dia lebih kurang sama, ada setengah tu lafaz jamak dan lafaz mufrad, makna lafaz yang menunjukkan kepada satu ataupun banyak, tapi ada perbezaan lafaz. Ada riwayat di setengah tempat innamal a'malu binniyat. Ada tempat lain innamal a'malu binniyah. Yang tempat lain al-amalu binniyah. Al-amalu yang akhir, yang tempat lain lagi al-amalu binniyah. Jadi ada 4 lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam 7 tempat dalam kitab beliau dalam Sahih Bukhari. Wa amma alladhi waqa'a fi awwal kitab Syihab al-a'malu binniyat bi jam'il a'mal wan niyat wa hadfi innama faqala al-hafidh Abu Musa al-Asbahani la yasihu isnadu hadzal lafzi. Ini sedikit Imam Nawawi rahimahullah bagi tahu faedah. Adapun apa yang terdapat, adapun lafaz yang terdapat dalam awal kitab Syihab. Kitab Syihab ni maksudnya Musnadus Syihab. Musnadus Syihab, kitab Syihab ni maknanya Musnadus Syihab. Apa lafaz dia? Al-a'malu binniyat. Mana hadis yang ada dalam permulaan Musnadus Syihab, al-a'malu binniyat. Ini berbeza sikit.
Kalau dalam Bukhari innamal a'malu binniyat, tapi dalam kitab ni Musnadus Syihab ni al-a'malu binniyat, iaitu lafaz al-a'mal dan lafaz an-niyat dijamakkan. Al-amal dijamak, jamak makna banyak. An-niyat banyak, maknanya al-a'malu binniyat. Kalau dalam Bukhari innamal a'malu binniyat, kan? Dan sini al-a'malu binniyat wa hadfi innama, dan dihapuskan lafaz innama. Kalau dalam Bukhari, jadi apa beza hadis yang ada dalam kitab Musnadus Syihab dengan dalam kitab Sahih Bukhari? Dalam Sahih Bukhari innamal a'malu binniyat ada innama. Dalam Musnadus Syihab tak ada innama. Dia hanya al-a'malu binniyat. Jadi Imam Nawawi rahimahullah kata, beliau nukilkan, beliau kata bahawa Hafiz Abu Musa Al-Asbahani berkata bahawa tidak sahih sandaran lafaz ini. Maksudnya lafaz al-amalu binniyat ni, lafaz itu tidak sahih. Yang lebih tepatnya ialah innamal a'malu binniyat. Tetapi ada ulama yang mereka telah maksudnya mereka telah istidrak. Istidrak ni macam mana kita kata? Maksudnya mereka macam kaji semula. Mereka kata sebenarnya apa yang dikatakan oleh Al-Hafidh Abu Musa Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala itu sebenarnya ialah ada kritikan. Makna lafaz itu ada nazar, ada kritikan. Sebenarnya lafaz al-amalu binniyat pun sahih. Kesimpulannya apa dia? Innamal a'malu binniyat macam dalam Bukhari pun sahih, dan al-amalu binniyat dalam Musnadus Syihab hadis yang pertama itu juga adalah sahih. Depan ni barulah Imam Nawawi rahimahullah akan syarahkan apa dia makna niat. Wa amma ma'na niyah fa wal al-qasdu wa huwa azmul qalbi. Itu kita akan sambung pada pengajian kitab yang akan datang. Itu tadi itu ialah faedah dalam bidang hadis. Memang agak sukar sedikit, kecuali kalau orang yang belajar hadis tidak ada masalah. Tapi yang depan-depan ni penerangannya ialah mudah, iaitu berkenaan dengan niat. Lepas tu bahawa Imam Nawawi akan terangkan apakah dia makna niat. Itu kita akan sambung pada pengajian yang akan datang esok hari insya-Allah, kalau dipanjangkan umur oleh Allah Taala. Baik, wallahu alam. Wallahu alam. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.